Baik, yang saya hormati Puan Suzana sebagai pensyarah bagi subjek kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah dan kawan-kawan yang saya hormati berada di kelas dan juga yang berada di dalam video kami pada hari ini lah. Baik, jadi sebelum saya mulakan tajuk pembentangan kita pada hari ini yang boleh tuan-tuan dan puan-puan saksikan, iaitu pendidikan seksual dalam pendidikan Islam, kita akan ada satu sketsa di mana pesanan saya jangan cuba ini di mana-mana, amat berbahaya. Lagi-lagi pada mereka yang sudah berkahwin lah. Okay, agak ringkas, tapi kalau kita melihat daripada beberapa aspek, di mana ada 3 aspek yang penting, di mana pelaku, pemangsa dan juga penonton di sekitar. Baik, ataupun boleh kita katakan community. Di mana kalau kesedaran seksual itu tidak ada di dalam masyarakat pada hari ini, maka mungkin akan berlaku gejala-gejala negatif yang lebih teruk lagi. Baik, jadi kalau kita dapat saksikan dalam tajuk ini, di mana pembentangan akan dikelolakan oleh saudara Muhammad Haifi bin Benaim, saya Hanif Haikal bin Ahmad Zaini dan Muhammad Syahadat bin Muhammad Sahar, di mana kita akan membincangkan beberapa isu dan juga objektif serta tujuan pendidikan seksual ini dijalankan di dalam pendidikan Islam, dan kita dapat mengenali beberapa tajuk yang penting dalam pendidikan Islam supaya kesedaran pendidikan seksual ini dapat diketengahkan dalam modul pembelajaran di sekolah. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan dahulu pembentangan pertama, iaitu Ustaz Haifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembentangan yang pertama, saya sendiri Muhammad Haifi bin Benaim. Sebelum tu, jadi bagaimana perasaan Ustazah bila tiba-tiba ada lelaki datang duduk dekat sebelah? Saya rasa janggal dan saya rasa takut. Rasa janggal dan takut. Okey, itu sebenarnya perasaan yang normal. Jadi perasaan yang tak normal adalah bila mana dia ada orang duduk dekat sebelah dia, dia akan apa? Dia buat apa? Dia tak rasa terancam. Sebabnya apa? Tidak terbiasa dengan benda macam tu. Okey, jadi next, kalau kita tengok di sini pengenalan saban tahun masalah keruntuhan moral seperti kes rogol, penzinaan, pembuangan bayi, sumbang mahram dan pergaulan bebas semakin meningkat dan menggusarkan semua pihak. Okey, kalau kita tengok pada hari ini, setiap masa dekat ratan-ratan akhbar, dekat berita-berita kita dengar ada kes-kes pembuangan bayi. Okey. Saya pernah praktikal di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, dekat sana saya melihat banyak kes-kes berkenaan dengan gangguan seksual dalam kerja, dekat sekolah, dalam kalangan ibu bapa sendiri. Kadang-kadang kita tengok satu berita, tajuk dia haram makan anak. Betul tak? Maksudnya ayah dia kadang rogol anak sendiri, ataupun ayah dia jual anak dia. So daripada situ, kalau tidak diberikan pendedahan berkenaan dengan pendidikan seksual kepada anak-anak daripada kecil lagi, maka perkara itu akan lebih menjadi apa? Parahlah. Sebab tu semua pihak perlu memainkan peranan bagi membendung dan merawatnya sebaik mungkin daripada akar umbinya. Justru itu KPM telah mengambil langkah untuk memberikan pendedahan tentang pendidikan seksual di peringkat sekolah. Namun pada hari ini kalau kita tengok, belum ada lagi subjek yang khusus berkenaan dengan pendidikan seksual. Akan tetapi KPM telah menerapkan elemen pendidikan seksual pada beberapa subjek dengan harapan dapat memberikan pendedahan awal kepada pelajar. Antaranya subjek berikut adalah seperti pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, pendidikan moral, sains, biologi, dan dalam pendidikan Islam juga tidak terlepas dalam memberikan pendedahan berkenaan dengan pendidikan seksual. Okey, kalau dekat sini kita tengok, cuba klik dekat ini. Di sini kita paparkan berkenaan dengan isu-isu yang menjadi keutamaan berkenaan dengan gejala seksual. Yang mana berita ini seringkali kita baca dekat kata-kata akhbar, kita tengok sini dekat mungkin dalam kalangan kita sendiri
mungkin dalam kalangan orang kampung kecil ataupun tempat kita tinggal dengar berkenaan dengan kes rogol, kes gangguan seksual dan sebagainya. Kita apa kalau tak boleh. Terus pergi dari slide kita tadi. Okey, next. Okey, pengertian pendidikan seksual. Okey, pendidikan seksual merujuk kepada kursus formal tentang pengajaran pembiakan atau reproduktif yang diperkenalkan di darjah atau sekolah. Okey, ini menurut Encyclopedia Dictionary of Psychology. Kemudian Abdullah Nasir Ulwas 1985 telah menguraikan pendidikan seks satu proses untuk mengajar, menjelaskan dan memberi peringatan kepada remaja tentang isu berkaitan dengan seks, naluri, nafsu, iaitu syahwat dan hubungannya dengan perkahwinan sehingga mereka membesar dalam keadaan memahami erti kehidupan. Remaja mengetahui apa yang dibenarkan dan apa yang ditegak dan mereka menjadi sikap dan tingkah laku Islam sebagai praktik dalam kehidupan. Jadi naluri sebelum jadi manusia itu sendiri, dia suka dengan pasangan yang berbeza jantingan. Dia lelaki suka perempuan. Namun ada tak yang sebaliknya berlaku? Ada. Sebab itu pendidikan seksual ni kena diberikan pendidikan awal kepada anak-anak yang sejak kecil. Kalau kita pernah dengar pepatah Melayu, melentur bodoh ialah daripada rebongnya. Kalau dah besar, susah kita nak lentur. Dia akan jadi macam mana? Patah. Betul tak? Susah nak melentur. Jadi kena pendidikan ni sangat penting. Pendidikan seksual sangat penting. Kita berikan pendidikan daripada kecil lagi. Okey. Dan keutamaan itu diberikan kepada yang pertama peringkat ibu bapa lah. Kemudian daripada kita sendiri, guru-guru sebagai guru pendidikan Islam, kita kena terapkan kepada anak-anak murid. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, tujuan pendidikan seksual bagi remaja. Okey, tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan seseorang yang dapat menjalankan kehidupan yang bahagia kerana dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungannya serta bertanggungjawab terhadap diri dan orang lain. Okey, apabila pendidikan seksual ini dapat diterapkan kepada anak-anak, mereka akan tahu batas-batasan mana yang mereka boleh gunakan. Contohnya dalam kalangan adik-beradik sendiri, adakah perlu tidur bercampur apabila sudah sampai usia 7 tahun hingga ke atas? Kemudian boleh lagi ke tidur dengan ayah bila umur tu sudah mencapai 17 tahun, 16 tahun? Boleh ke? Tak boleh. Sebab tu pendidikan ini sangat penting diberikan kepada anak-anak. Okey, seterusnya. Objektif pelaksanaan pendidikan seksual di sekolah. Okey, yang pertama, memberikan benteng kepada remaja atau untuk mencegah penyalahgunaan organ seks yang dimiliki. Okey, di mana anak-anak ini tahu apa fungsi yang ada pada badan ini boleh menyebabkan kepada mengandung contohnya. Okey. Jadi mereka yang akan lebih berhati-hati apabila dia bergaul dengan orang yang berada di sekelilingnya, sama ada dengan saudara mara ataupun rakan-rakan. Kemudian mengajar remaja agar berhati-hati ketika berkomunikasi dengan orang yang kemungkinan berpotensi boleh melakukan gangguan seksual. Yang ini lebih cenderung apabila sekarang ni disebabkan sifat keterbukaan ibu bapa yang memberikan gadget kepada anak-anak. Mereka ni bebas untuk berlaman sosial seperti di TikTok ataupun Instagram dan sebagainya. Maka daripada situ mungkin boleh berlakunya gangguan seksual yang boleh datang daripada pelbagai arah. Mungkin daripada TikTok, mungkin mula-mula seronok-seronok, lama-lama disebabkan ada masalah-masalah hati yang ada dalam masyarakat ni, mereka akan datang ke rumah. Okey, dalam keadaan yang kita tak sedar, tiba-tiba dia tahu dia buat TikTok dekat rumah dalam keadaan seorang diri. Tiba-tiba ada orang pecah masuk rumah dan melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Okey, begitu juga dengan rakan-rakan. Mula-mula seronok-seronok, lama-lama boleh jadi perkara yang boleh menyebabkan yang inilah perbuatan seksual. Dan yang terakhir adalah untuk mengajar remaja agar bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama serta memelihara kesucian agama masing-masing. Okey, apabila kita tahu batasan kita sebagai seorang Muslim, apakah adab-adab yang perlu kita terapkan kepada anak-anak apabila berada di rumah, di sekolah dan sebagainya. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya memberi apakah pandangan Islam terhadap pendidikan seksual ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi insyaAllah saya akan teruskan pada perbincangan seterusnya, iaitu berkenaan dengan pandangan Islam terhadap pendidikan seksual. Okey, baik. Jadi dekat sini Islam ni dia bukan dia tidak menghalang untuk mempelajari berkenaan dengan pendidikan seksual. Bagaimana kita ketahui, Islam ni merupakan agama yang syumul. Mana dia mengajarkan, dia menitik beratkan daripada segala aspek. Daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur balik, dia ajar semua ni. Okay? So kita tengok pada definisi. Elemen yang ada dalam pendidikan seksual hendaklah mempunyai nilai-nilai Islam berpandukan kepada ajaran Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran dan hadis banyak membicarakan persoalan seksual, terutamanya yang berkaitan kesihatan, solat, puasa, perkahwinan dan sebagainya. Jadi kat sini apa yang kita faham, dalam pendidikan Islam juga sebenarnya kita ada ajar berkenaan dengan pendidikan seksual itu sendiri, iaitulah dalam bab kahwinan, dalam bab puasa. Dan kita sebenarnya dalam negara Malaysia ni kita masih lagi tak ada satu subjek khusus tentang pendidikan seksual. Kita ada ke arah itu, tapi atas kekangan dan juga isu-isu tertentu, subjek tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam institusi pendidikan. Okey, ini adalah antara isu yang menyumbang kepada pembentukan pendidikan seksual. Yang pertama sekali, isu zina. Okey. Zina gejala sosial utama masa kini. Okey, jadi kat sini kita dapat tengok kenapa berlakunya isu zina ini. Sebabnya dekat situ adanya keruntuhan akhlak ataupun keruntuhan moral. Dan kenapa berlakunya, biasanya pelaku-pelaku zina ini dia bermula daripada culture shock. Contoh, tiba-tiba dia daripada luar bandar, kemudian dia belajar contoh di Lembah Kelang. Dia akan culture shock, dia jumpa dengan berbagai jenis rakan, dan rakan itu akan membawa pengaruh lah, yang akan membawakan dia kepada masalah zina. Okey, seterusnya masalah kedua adalah masalah isu pembuangan bayi. Okey, kalau kita tengok statistik dekat negara Malaysia pada tahun 2018, okey, statistik pembuangan bayi pada tahun 2018, sepanjang tahun 2018, okay, seramai 4,000 bayi yang telah dibuang oleh remaja bawah umur 18 tahun. Okey, seterusnya masalah pornografi. Okey, masalah pornografi ini dia sangat memberi kesan waktu PKP. Okey, waktu PKP ada satu kajian itu daripada satu laman web, dia mendapati bahawa Malaysia ni terletak dalam negara yang keempat dalam seluruh dunia ni yang banyak melayari laman web tersebut. Okey. Dan yang terakhir adalah isu HIV. Okey, jadi isu HIV ni sangat penting lah. Sebab apa? Sebab bila mana seorang pelajar ataupun seorang murid itu dia menghidapi HIV, stigma ataupun mentaliti masyarakat akan berbeza pada dia. Walhal kadang-kadang anak-anak tu dia tak bersalah pun, okay, atas sebab perbuatan-perbuatan terdahulu, perbuatan ibu atau ayahnya yang terdahulu, dia memberi kesan juga kepada anak-anak. Okay? Dia akan memberi kesan kepada sosial, pendidikan dan juga persekitaran anak-anak lah. Okay, seterusnya ada satu lagi, masalah pedofilia. Okay, pedofilia ni adalah masalah orang yang berkecenderungan kepada kanak-kanak. Okay, kita dapat lihat dia punya jenayah seksual kanak-kanak ini terus meningkat. Ini adalah kajian pada tahun 2018, di mana seramai 22,234 kanak-kanak dia mengalami kes penderaan seksual, di mana dia ada pecahan pula di situ. Ada kes rogol, cabul, sumpah mahram dan perbuatan buat tabi'i. Okey. Okey, jadi dekat sini untuk kita berikan pendedahan terhadap pendidikan seksual, okey, kita boleh bagikan kepada beberapa peringkat, 3 peringkat ataupun 3 peringkat. Yang pertama adalah peringkat tahap tamyiz ataupun mumayyiz, daripada umur 7 hingga 10 tahun. Kemudian tahap murahaqah 10 hingga 14 tahun, dan yang terakhir adalah tahap baligh, iaitu pada ketiga umur 14 hingga 16 tahun. Itu
kita akan pergi satu persatu. Okey, pada peringkat tamyiz, iaitu pada umur 7 hingga 10 tahun ini, okey, apa yang kita perlu beri pendedahan kepada murid-murid ataupun anak-anak ini adalah kita mesti bagi pendedahan berkaitan dengan organ biologi dan perbezaan antara lelaki dan perempuan. Okey, pada ketika peringkat ini kita mesti jelaskan dia. Okey. Contoh, ada anak-anak yang berumur 7 tahun, kita bagi tahu anak lelaki. Kalau anak lelaki, kita bagi tahu kamu ni lelaki, kamu berbezalah perempuan dengan perempuan. Jadi kamu ada perbatasan di situ. Dan suka saya ingatkan untuk mengajar subjek ataupun berkenaan dengan pendidikan seksual ni, kita mesti gunakan satu bahasa yang jelas dan mudah untuk mereka fahami. Okey. Sebagai contoh, yang kebiasaannya kalau dalam pendidikan Islam ni, untuk ustazah lah biasanya, ustazah perlu bagi penerangan yang jelas. Contoh, kalau dalam bab tu, dalam bab bersuci, contoh kita nak sebut zakar. Untuk kemaluan lelaki kita sebut zakar, betul. Okey, biasanya kita akan tukar dengan perkataan lain. Sebab apa? Sebab kita malu. Sebagai contoh, kita ubah perkataan itu jadi buruk. Bila pelajar atau murid itu dia terbiasa dengan perkataan itu, okey, perkataan burung itu, okey, kita dah ngajar-ngajar ni subjek pendidikan Islam. Okey, kemudian datang pula cikgu lain, cikgu pendidikan sains, okey, untuk ajar berkenaan dengan burung. Okey. Jadi kat situ bila cikgu sains tu dia terang balik apa itu burung dan sebagainya, nanti akan ada murid yang akan tersengih-sengih sebab di situ akan jadi double meaning. Jadi penting untuk kita gunakan bahasa dan juga perkataan yang jelas untuk dia fahamilah. Okey, ini adalah contoh dia, amalan sebelum dan selepas membuang air besar dan kecil. Pada waktu 7 hingga 10 tahun, penting untuk kita beri pendarahan macam mana nak bersihkan kita punya inilah cara-cara untuk membersihkan selepas kita membuang air besar dan juga kecil. Kalau perempuan ikut cara perempuan, lelaki kita akan terangkan ikut cara lelaki. Okey, seterusnya adalah tahap yang kedua pada tahap murahaqah, iaitu 10 hingga 14 tahun. Okey, pada ketika ini kita beri pendedahan secara ilmiah. Okay, ini kita menerangkan secara terperinci mengenai fungsi biologi lelaki dan perempuan. Okey, pada ketika ini 10 hingga 14 tahun, kita anak-anak atau murid dia dah mula memahami. Jadi kita mesti menerangkan kepada mereka secara ilmiah. Okey, cara reproduction dan sebagainya. Okey, yang keduanya diajar mengenai kaifiat mandi wajib dan diterangkan tentang akhlak pergaulan lelaki dan perempuan. Jadi pada peringkat ini sebenarnya peringkat ini pun agak ekstrim, di mana dia ni anak-anak ni mula ada satu perasaan yang kuat untuk mencuba sesuatu. Jadi penting untuk kita menghadkan ataupun kita menerangkan macam mana pergaulan yang sewajarnya, pergaulan yang diajarkan oleh Islam antara lelaki dan perempuan. Bukan kata tak boleh nak bergaul antara lelaki dan perempuan, dia ada cara-cara dia. Jadi kat situ penting untuk kita terangkan kepada mereka supaya mereka jelas dengan perkara itu. Okey, dan peringkat yang ketiga adalah peringkat tahap balik, di mana peringkat ini 14 hingga 16 tahun. Okey, pelajar pada peringkat ini diterangkan secara terperinci berkaitan balik dan diterangkan secara terperinci berkaitan dengan keburukan zina dari segi agama, kesihatan, psikologi dan emosi kepada pelajar. Okey, pada peringkat ini, kebiasaannya murid-murid, pelajar-pelajar atau anak-anak ni dia dah mula balik lah. Okey, yang perempuan biasanya dah balik lah balik. Yang lelaki pula dia dah mula ada dalam peringkat kematangan. Dan pada waktu ini kita kena terangkanlah apa yang dimaksudkan dengan balik. Kemudian kita kena terangkan kepada dia keburukan apabila keburukan apabila melakukan sesuatu, keburukan melakukan zina, supaya mereka ni takut untuk mendekati perkara ini. Baik, jadi kita masuk kepada senarai tajuk pendidikan Islam yang berkait dengan pendidikan seksual, di mana kawan saya tadi telah membentangkan berkenaan beberapa elemen-elemen di dalam pendidikan di sekolah kita yang menggariskan tentang pendidikan seksual, di mana kita lebih fokus kepada pendidikan Islam
Di mana kalau kita lihat untuk tajuk yang pertama, untuk murid-murid tahun 1 di dalam bidang adab, iaitu bersih diri, hiasi pribadi. Di mana dalam bidang adab untuk tahun 1 ini kita boleh memperkenalkan cara-cara untuk taharah, iaitu mensucikan diri, bersihkan diri. Di mana kita memperkenalkan organ-organ reproduktif yang seperti kalau lelaki ada zakarnya, kalau perempuan ada vaginanya. Baik, jadi organ-organ itu perlu dikenali seperti yang kawan saya bentangkan sebentar tadi, menggunakan bahasa yang mudah dan sesuai agar dia tidak salah faham apabila dia meningkat dewasa. Baik, seterusnya untuk tahun 2 bidang ibadah, diriku bersih, di mana ini menekankan tentang cara-cara kita bersuci, di mana dalam bidang ini, bidang ibadah ini, di mana murid-murid diperlukan untuk mengajar cara bersuci dengan betul, di mana dia perlu mensucikan diri sebelum melakukan ibadah dan sebagainya. Terusnya untuk tahun 3 bidang ibadah, bersuci dari hadas, di mana dalam topik ini kita dapat membincangkan bagaimana murid-murid itu bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Di mana dalam tajuk ini juga kita dapat melihat sejauh mana pemahaman mereka. Contohnya untuk hadas kecil apa, hadas besar apa. Contohnya untuk mandi wajib dan sebagainya. Untuk seterusnya untuk tahun 4 dalam bidang adab juga, untuk kita bidang adab ini tajuknya ialah tutuplah auratmu. Di mana kalau dalam bidang ini kita dapat memperkenalkan kepada murid bagaimana maruah diri itu dijaga dan sentiasa dilindungi, tak kiralah pelajar lelaki ataupun pelajar perempuan, untuk kita sentiasa mengelakkan diri daripada terjebak dengan gejala-gejala yang negatif. Seterusnya untuk tahun 5 bidang adab, kita dalam topik bijak berkomunikasi, di mana kepada pelajar lelaki dan pelajar perempuan sepatutnya komunikasi antara mereka itu haruslah dijaga. Di mana kalau dalam Islam menuntut supaya kita berkomunikasi dalam bahasa yang baik dan juga tiada perkataan-perkataan yang berunsur ucap. Di mana di sini kita boleh mengajar murid bagaimana cara berkomunikasi yang sesuai antara lelaki dan perempuan. Seterusnya untuk tahun 6 bidang ibadah puasa, di mana apa yang kita dapat dalam ibadah puasa ini, kita dapat menyenaraikan beberapa elemen-elemen yang membatalkan puasa, di mana perkara-perkara yang tidak perlu dilakukan ketika berpuasa. Contohnya untuk mereka yang ibu bapa yang sudah berkahwin, kita dapat lihat mereka tidak boleh melakukan persetubuhan ketika waktu berpuasa. Dan juga untuk pelajar-pelajar mungkin kita boleh dedahkan di mana keburukan beronani dan sebagainya. Baik, jadi ini adalah cabaran dan juga cadangan yang ingin saya bentangkan. Di mana yang pertama ialah cabarannya persepsi yang tidak baik daripada ibu bapa dan masyarakat setempat tentang pendidikan seksual ini. Apa yang kita dapat faham, di mana ibu bapa berasa malu ataupun janggal untuk menerangkan kepada anak-anak mereka, ataupun masyarakat berasa malu ataupun janggal untuk menerangkan kepada komuniti setempat tentang bahayanya ataupun tentang bagusnya pendidikan seksual ini di kalangan murid-murid di sekolah. Jadi cadangannya ialah KPM, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia wajar memberi penjelasan dan sukatan mata pelajaran seksual perlu diperhalusi supaya tidak menimbulkan sebarang kekeliruan kepada orang awam. Dan yang kedua, masyarakat dan ibu bapa perlu ambil peduli dalam pendidikan seks. Jadi kalau buat saya pada hari ini, saya ingin berkongsi pada anda semua, mungkin kalau bagi ibu bapa saya pun mungkin tidak menerangkan tentang pendidikan seksual ini, di mana saya belajar di sekolah. Jadi kita tidak boleh salahkan apa yang dahulu telah berlaku, di mana kita cuba perbaiki untuk masa yang akan datang. Baik, seterusnya cabaran yang kedua iaitu kesediaan guru untuk mengajar subjek ini sangat lemah kerana tiada pendedahan khusus bagi guru-guru untuk mendalaminya. Baik, apa yang kita tahu pada hari ini, memang tidak ada lagi kursus-kursus yang khas untuk pendidikan seksual ini untuk diajarkan di sekolah. Jadi cadangannya ialah modul dan juga kursus yang khusus perlu dianjurkan supaya penyampaian berjalan dengan lancar dan berkesan. Jadi apabila kita ada guru dan juga modul yang sesuai ataupun lebih khusus dalam penekanan subjek pendidikan seksual ini, mungkin kesedaran dan juga kebolehan murid-murid untuk memahami pendidikan seksual itu akan makin meningkat.
Dan yang ketiga iaitu cabarannya ialah mentaliti murid itu sendiri daripada pandangan murid yang semakin meningkat remaja menganggap pendidikan ini baru dan bersifat lucah dan sikap ingin mencuba menjadikan mereka lebih mudah terjebak dengan gejala negatif. Mana apa yang kita dapat lihat dalam senario murid-murid kita di sekolah ini, di mana kita dapat lihat mereka sentiasa menggunakan double meaning ataupun sentiasa bergurau dengan menggunakan pelajaran-pelajaran yang kita ajar di sekolah yang berkait dengan pendidikan seksual untuk dijadikan bahan gurauan. Jadi untuk cadangannya ialah penjelasan dan pendedahan kepada murid harus lebih bersifat terbuka dan telus supaya mereka dapat melihat dari sudut pandang yang positif. Yang kedua, perlu bermula dari rumah, iaitu penjelasan daripada ibu bapa itu sendiri. Jadi penjelasan daripada ibu bapa itu sendiri sangat perlu dan kesedaran ini harus ditingkatkan dari semasa ke semasa. Dan juga di sekolah kita perlu bersifat lebih terbuka dan lebih cenderung untuk menjadi sahabat kepada murid-murid kita. Dan akhirnya dapat saya rangkumkan bahawa Islam menekankan bahawa pendidikan harus dimulakan daripada peringkat bawah supaya kanak-kanak dapat memahami perbezaan jantina yang wujud di antara mereka. Dan konsep pendidikan seks daripada perspektif Islam perlu dilihat secara menyeluruh, holistik, kerana pelaksanaannya adalah bermatlamatkan kepada sebuah sistem kehidupan insan yang harmoni dan sejahtera. Baik, jadi apa yang kita dapat faham di sini, di mana pendidikan seks ini sangat perlu dan sangat perlu dititik beratkan supaya menjadikan murid-murid kita di sekolah khususnya menjadi seorang insan yang berguna dan menghormati antara satu sama lain. Baik, dekat itu sahaja pemandangan daripada kami.